bahagian yang kedua atau bab yang ke-10 daripada buku Wolfson itu. Apa nama buku dia? Saya ingat Religious Foundation, something like that lah. Okay, saya tak perasan sebab saya tak cetak buku ini, jadi saya baca daripada sistem daripada komputer atau daripada handphone. Memang memenatkanlah kalau baca demikian. Sebab sekarang ni CC tak beroperasi dengan baik, jadi saya tak boleh hantar untuk cetak. Kalau tidak saya akan cetak lah. Okay, selalunya sebab membaca daripada bahan bercetak tu lebih baik, lebih mudah lah. Sebab kita boleh merujuk. Kalau melalui komputer atau handphone ini, dia memenatkan kita untuk merujuk kembali ke belakang atau ke depan dan lain-lain lah. Okay? Susah untuk kita cari rujukan, dia tak bebas. Kecuali kita ada cara lain lah. Tapi saya sudah membentang pada 15 hari bulan 11 dan ada nota yang saya hantar di dalam grup itu. Nota itu yang pertamanya adalah berkenaan orang yang merupakan kajian utama oleh Wolfson, iaitu Philo. Okay. Philo ini lahir lebih kurang 25 tahun sebelum Masihi dan mati pada 50 Masihi lebih kurang. Jadi umur dia dalam 75, 70, 80 tahun lah. Seorang ahli teologi Yahudi, maksudnya beliau amat akrab mentelaah teks-teks Yahudi, terutamanya Taurat dan lain-lain lah. Ada banyak teks Yahudi ni, jadi dan tidak banyaklah universiti yang mengajar. Sebab sekarang ini agama bukan suatu perkara yang suatu kemestian diajar di universiti. Okay? Kalau di Malaysia, kita di universiti kajian Kristian dengan kajian Yahudi langsung tidak ada lah. Apalagi kajian Hindu, kajian Buddha, Shinto dan lain-lain. Dia ada disebut-sebut dalam, kalau ada kajian ketamadunan, kajian sejarah, ada disebut-sebut. Tapi tidak ada kajian itu. Okay? Jadi menjadikan sarjana yang dilahirkan di Malaysia ini, dia tidak tahu tentang banyak perkara berkenaan selain daripada agama Islam lah. Okay, dalam nota itu saya senaraikan karya-karya Philo yang banyak. Dan karya ini 35 jumlahnya yang saya senaraikan. Kita boleh dapat karya ini dalam satu bentuk penerbitan. Saya dah semak dalam internet. Ada suatu buku yang menerbitkan keseluruhan daripada karya ini. Tak tahu saya berapa jilid. Sebab karya-karya ini bukan tebal-tebal. Dia adalah reflect Philo kepada keilmuan semasa dia lah. Okay. Dan Philo ini adalah sarjana Yahudi. Kalau berdasarkan pembacaan saya lah, di antara sarjana Yahudi yang pertama memahami falsafah Greek. Okay. Ada seorang sarjana Yahudi selepas dia sedikit, mungkin 100 Masihi, nama dia Judius, tak salah saya lah. Judius Yahudi. Saya lupa nama penuh dia, tapi orang panggil dia Judius atau Yahudi. Itu pun gelaran dia. Dia menulis sebuah buku sejarah yang tebal, lebih daripada 1000 muka surat tentang, tapi buku ini adalah tentang sejarah bangsa Yahudi di Greek. Adalah sedikit dia menyentuh berkenaan falsafah dan lain-lain keilmuan, tetapi khususnya adalah berkenaan sejarah, sosiologi, agama Yahudi di Greek. Okay? Jadi dia tidak masuk kepada perbincangan apa yang Philo lakukanlah. Jadi dia itu mungkin sarjana yang kedua Yahudi yang tahu tentang ilmu Greek. Yang lain tidak mengambil perhatian kan, tentang Greek.
sama seperti kita sekarang, kalau kita tidak membaca tentang tamadun Eropah, kita menganggap bahawa itu tidak relevan kepada pengajian kita atau pengetahuan kita tentang Islam, atau kalau yang Hindu, Buddha, Kristian, pengetahuan tentang agama masing-masing adalah terpisah daripada pengetahuan tentang apa yang Eropah lakukan. Jadi sama di zaman Philo, bukan di zaman Philo itu tidak ada orang Yahudi yang tinggal. Di zaman Aristotle katakan ada banyak je Yahudi yang tinggal di sekitar itu. Zaman Rom lagi banyak. Kalau zaman Latin itu Rom, lagi banyak Yahudi yang tinggal di Rom itu, tetapi mereka tidak engage kepada, di samping ada persecution lah, ada tekanan dari kerajaan. Okay. Philo pun mendapat tekanan lah daripada kerajaan, dan ada karya-karya dia yang menentang kerajaan Rom pada masa itulah. Kerajaan Greek ni sudah hampir musnah, tetapi ilmu-ilmu Greek ini masih boleh dibaca di zaman itulah. Okay. Sehingga kurun yang kelima, saya ingat sama ada karya Greek dalam bahasa asal dan terjemahan dalam bahasa Latin masih boleh dibaca lah, walaupun dah Aristotle sudah musnah. Sekolah Aristotle, Plato, Socrates, apa saja sekolah itu sudah musnah. Okey. Jadi Philo ini di dalam karya-karya yang banyak itu, sekurang-kurangnya 35, dia memberi reaksi kepada banyak keadaan, banyak benda lah. Okey, satu daripada reaksi dia yang penting adalah tentang etika. Dia membandingkan akhlak atau berbuat baik mengikut suruhan Taurat. Masa itu dah ada Injil, tapi Injil mungkin tidak didokumentasikan dengan baik lagi, sehingga mungkin dalam 200 tahun selepas Masihi baru Injil didokumentasikan dengan baik. Tapi di masa itu Nabi Isa, ajaran Nabi Isa sudah ada di Jerusalem, tapi Philo tidak merakamkannya lah. Okay. Ada satu sarjana Eusebius ni di Rom yang membahas tentang Philo dan kemudian melihat karya Philo ini dari perspektif agama Kristian. Okay, dalam kurun ketiga Masihi lah, kurun ketiga atau keempat Masihi. Jadi membandingkan berbuat baik daripada suruhan Taurat dengan etika Aristotle katakan. Itu di antara karya yang dia buatlah. Atau epistemologi Greek berbanding dengan maksud ilmu di dalam Taurat. Kan? Jadi itu sebenarnya bab 9. Bab 9 yang saya bincang minggu lepas secara ringkas, dan saya akan berikan tambahan dekat sini, atau berbincang tentang kosmologi, tentang penciptaan alam menurut falsafah Greek dan menurut Taurat atau ajaran Yahudi, atau politik dan lain-lain lah, pengurusan negara, mungkin teknologi dan lain-lain lah. Kita kena baca dengan detail karya dia baru kita dapat inilah. Itu memerlukan sekurang-kurangnya seminar untuk membincang itu. Kalau setakat gini kita biasa sajalah, kita tak boleh sampai. So di dalam bab yang ke-9 itu, knowledge and prophecy, yang saya sentuh minggu lepas, saya akan tambah sedikitlah atau mengulang. Jadi Philo sebenarnya membahaskan bagaimana sebenarnya perbahasan tentang ilmu ini dibincang dalam tamadun Greek dan kitab Taurat. Okay? Spesifik khusus tentang ilmu yang diberi oleh Tuhan. Semua ilmu diberi oleh Tuhan, tetapi ada dua ilmu yang berbeza sebenarnya. Ilmu yang diberi oleh Tuhan, manusia mencarinya. Itu yang kita boleh, kalau dalam zaman moden ini dipanggil empirical knowledge, dengan ideal atau rational knowledge, atau nak bahasa yang lebih lebih agak logik, inductive knowledge dengan deductive knowledge. Itu lebih logik lah, lebih dijelaskan dalam bentuk logik. Satu bottom up, okay, berdasarkan pemerhatian
dibuat suatu kesimpulan yang berbentuk teori, itu induktif. Okey, tetapi yang lagi satu diduktif, okey, berdasarkan suatu prinsip yang sangat asas, dikembangkan keseluruhan benda daripada yang sangat asas itu. Okey, macam aksiom di dalam matematik, macam perkataan di dalam bahasa. Okey, macam keimanan di dalam agama. Itu dia dikembangkan berdasarkan sesuatu yang sangat asas. Pembinaan aksiom atau prinsip-prinsip asas inilah. Okey. Jadi falsafah Greek dan agama Yahudi bersetuju untuk dua benda ini, iaitu ilmu yang kita boleh cerap, atau kita boleh cerap dan mendapat ilmu, atau ilmu yang kita boleh rasionalkan dengan akal. Okay, itu dua-duanya menerima, tidak ada masalah. Cuma berkemungkinan mungkin objek-objek yang dikaji itu berlainan, atau kaedahnya berlainan sedikit, atau tafsirannya berlainan, istilah berlainan, itu saja. Tapi ilmu yang ketiga yang kalau zaman sekarang dalam bahasa logiknya dipanggil intuition, okay, atau intuitionism. Dalam matematik ini ada intuitionism ini, iaitu aliran Brouwer dengan Haitink, seorang ahli matematik Belanda, okay, yang mempengaruhi Wittgenstein dalam babak kedua kehidupan dia, yang menjadikan dia masuk kembali ke Cambridge lah. Okay. Kalau sebelum itu dia tidak terpengaruh dengan Brouwer dan Haitink ini. Brouwer lah especially. Seorang ahli matematik yang menganggap bahawa matematik ini adalah produk akal. Okay. Jadi kalau kita nak tahu apa dia nombor, kita mesti tengok bagaimana akal kita berfikir dan memahami nombor-nombor itu atau menghasilkan nombor-nombor yang lain, yang baru. Okay. Macam nombor kuantum ke, itu kalau setakat nombor nyata, nombor bulat ini mungkin kita rasa semua orang boleh capai. Tapi kalau nombor kompleks, nombor kuantum, nombor oktan, okay, atau nombor Turing, Alan Turingnya konsep nombor, atau dan lain-lain, nombor transcendental number, nombor yang transcendental, atau infinite decimal number. Jadi benda-benda yang macam ni produk akal. Kalau mengikut si Haitink adalah produk akal, dan inilah yang menjadikan Wittgenstein merasakan bahawa dia tidak menjawab persoalan dalam tesis dia lah. Jadi dia belum kaji lagi. Okey. Yang ketiga itu, yang ada intuitionism atau intuition dalam bahasa rasional lah. Tapi kalau dalam bahasa agama, bahasa teologi, banyaklah istilahnya. Ada yang panggil laduni, katakan, itu istilah yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali pun. Ada sebuah kitab dia, Ilmu Laduni kan. Atau kalau dipakai oleh Surahwardi, Hikmat Al-Ishraq. Jadi ilmu-ilmu ini memang manusia mencari, tapi masalahnya adalah yang mencari itu belum tentu dapat. Kadang-kadang yang hanya mencari dengan kaedah yang lain mendapat. Tapi bagaimana dia mendapat itu dia tidak boleh jelaskan. Ini masalahnya. Atau dalam bahasa Melayu ilham, firasat, kasyaf, itu istilah-istilah yang masuk ke dalam bahasa Melayu lah. Okey. Bermacam-macam lah perkara ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa mungkin dalam bahasa Parsi istilahnya berlainan, dalam bahasa Melayu berlainan, mungkin dalam bahasa Turki pun berlainan, tapi ada pengaruh Arab yang kuat lah. Kita dalam bahasa Latin dia lain. Intuitus itu adalah bahasa Latin, tapi kalau dalam bahasa Latin Kristian saya tak tahu, dalam bahasa Hebrew saya pun tak sure istilah ini. Tapi konsepnya adalah Tuhan menganugerahkan ilmu kepada manusia. Okey.
Jadi epistemologi ini bagaimana? Dia bukan, dan manusia yang menerima itu tidak boleh menjelaskan. Kalau dia menerima ilmu itu, dia tidak boleh menjelaskan bagaimana keadaan ilmu tersebut. Dia cuma boleh memberitahu pengalaman dia. Dia tidak boleh menjelaskan. Contohnya, sila takrifkan ilmu laduni. Jadi dia tidak boleh mentakrifkan dia seperti subjek objek. Kalau kata-kata cuba takrifkan logik. Okay? Logik adalah sains penghujahan, iaitu peraturan untuk kita berhujah dengan betul. Itu hampir tepat. Tapi kalau cuba dijelaskan apa dia kasyaf. Jadi setiap kali dicuba ditakrifkan, takrif yang lain akan timbul dan mungkin lebih baik atau lebih kurang sama. Jadi pengalaman yang berlainan untuk semua orang. Dan ini belum ada. Tak adalah orang bercakap tentang ilmu fizik yang berdasarkan kasyaf kan. Itu tak, masih tidak ada lah. Walaupun sebenarnya ada satu kongres astronomi pada tahun 2004 atau 2014 tak salah saya di sebuah kuil di Tibet. Jadi perbahasan dalam seminar kosmologi ini adalah cuba mencari suatu titik temu di antara kosmologi moden yang berdasarkan teori Einstein, teori Newton, teori Hawking atau berbagai-bagai teori lagi lah. Dalam kuantum dan berbagai-bagai bidang macam quantum gravity dan lain-lain, atau malah string sendiri, dan cuba dicari titik temu di antara teori-teori fizik yang termaju ini dengan pengalaman seorang Sami Buddha. Adalah seminar ni, tapi saya dengan Prof. Syari tak dapat lagi artikel-artikel itu. Sudah lama dicari, tak jumpa. Apa sebenarnya yang mereka bincang? Okay. Adakah boleh dikatakan seorang Sami itu ternampak kepada dia, katakan kabus yang sangat putih? Jadi adakah ini sebenarnya interpretasi kepada awan atau awan di dalam atom atau bagaimana? Jadi ini memang pernah dilakukan. Dia menunjukkan pula bahawa sebenarnya sains atau kosmologi moden sudah hilang punca, sudah tidak boleh bergantung kepada rasional manusia dan terpaksa masuk kepada perkara yang metafizikal lah. Okay? Jadi yang ketiga ini merupakan perbincangan yang semenjak daripada Philo lah. Okay? Kalau kita bergantung kepada rasionalis atau ahli-ahli falsafah Greek dan kemudian Latin, kemudian tahun tamadun Islam yang bergantung kepada penjelasan rasional, yang bahagian ini selalunya tidak boleh disentuh banyak. Tapi kalau theologian, Yahudi, Kristian, Islam, malah Hindu dan Buddha, bahagian ini mereka boleh bercakap banyak, tetapi tidak boleh disaintifikkan, tidak boleh ditakrifkan mengikut tertibnya lah. Ilmu ini masih ada sampai sekarang. Di antara yang paling rendah dipikirkan adalah tentang mimpi. Okay? Bagaimana mimpi boleh memberi ilham kepada seorang saintis, katakan. Ini kalau dalam matematik dibincang oleh Hadamat. Okay? Hadamat ada menemubual lebih daripada 30 atau 40 ilmuwan, ahli matematik yang besar-besar di zaman dia, dan bertanya kepada ahli matematik tersebut tentang bagaimana sebenarnya mereka mendapat ilmu untuk menghasilkan matematik yang baru. Okay? So banyak daripada jawapan itu adalah mimpi. Einstein sendiri menjawab itu sebagai mimpi. Pada zaman itu bidang-bidang Einstein itu masih dianggap matematik lah. Matematik fizik. Jadi bagaimana mimpi ini boleh menyelesaikan atau memberi ilham kepada seseorang untuk menghasilkan teori? Ini tidak boleh dijelaskan dalam bidang sains. Okey. Jadi untuk bab yang ke-10 ini, tajuknya mudah. Tajuknya adalah bukti kewujudan Tuhan. Okey.
Jadi kalau sesiapa yang pernah membaca kalam, ilmu kalam, atau pernah membaca teologi dari perspektif Kristian Yahudi, bab ini sebenarnya adalah argumen yang pertama dalam kalam. Itu masalah yang pertama. Kalau dalam Islam ada 6 masalah kalam. Okey, satu, kewujudan Tuhan. Yang kedua, kekuasaan Tuhan kepada alam. Yang ketiga, tak salah saya adalah penciptaan alam oleh Tuhan. Yang keempat, Al-Quran sebagai kalam Tuhan, bukan produk Nabi Muhammad. Yang kelima, qada dan qadar. Dan yang keenam, tak salah saya, dosa dan pahala. Lebih kurang lah. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi isu, tapi 6 ini merupakan suatu perbincangan kalam yang paling intensif. Okey, ada banyak lagi. Kalau Al-Ghazali itu sehingga kepada 20 masalah kan, kalau Imam Al-Ghazali itu, tapi kalam reduce kepada 6. Kalau Watson ini dia ada menulis sebuah buku bertajuk Philosophy of Kalam. Di dalam tu 6 daripada masalah ini dibincangkan secara sejarahnya. Siapa yang mula, siapa pengaruh apa kesannya, apa perbincangannya, dan bagaimana beberapa mazhab memisahkan perbincangan ini. Di antara yang paling menarik diketahui adalah perbincangan kalam ini juga yang membuatkan Imam Asy'ari berpecah daripada Mu'tazilah. Okey. Dan kemudian kalam juga yang menyebabkan Imam Al-Ghazali berpecah daripada Imam Asy'ari. Okey. Ada, kalau tak salah saya, kalau Asy'ari berpecah daripada Mu'tazilah itu adalah pentafsiran kepada bila dalam Al-Quran disebut tangan atau mata. Okey, tangan, mata, telinga, mulut, lidah. Okey. Jadi Mu'tazilah kata memang seperti itu. Maksudnya Tuhan ada tangan tetapi bukan seperti tangan manusia, dan tangan Tuhan inilah yang menguasai sesuatu. Kalau Tuhan kata Tuhan ni sebarangan lah ya. Okey, dia nyahkan sesuatu dengan tangannya katakan. Jadi Mu'tazilah kata itu memang tangan yang kemudian lain daripada tangan makhluk, dan dia nyahkan sesuatu dengan tangan. Kita tunjuk dengan tangan katakan. Tapi Asy'ari kata, Imam Asy'ari kata bukan. Sebenarnya itu menunjukkan kekuasaan. Itu metafora. Bukan apa dipanggil zahir, bukan zahiriyah. Kalau zahir memang dia kata ada tangan lah. Jadi ada beberapa mazhab dalam Islam yang inilah. Di dalam Kristian juga seperti itu, dan di dalam Yahudi juga seperti itu. Okey. Jadi perbincangan ini yang sehingga sekarang, tapi sekarang ini saya rasa sudah tidak saya rasa perbincangan kalam ini sudah tidak sangat aktif lah. Yang berlaku adalah kita menghafal kalam-kalam yang lama, mungkin kurun yang ke-15, 16. Sekarang dihafal lah, contohnya sifat 20, sifat tak terhingga dan lain-lain. Tapi tidak dibahas aspek itu. Jadi itu menjadikan bahawa sains moden, sains yang berkembang, sains material yang berkembang, tidak masuk dalam perbahasan kalam. Sekarang mungkin adalah, mungkin orang nak kalam jadid lah, new kalam lah, neo kalam, macam-macam lah. Tapi perbincangan masih tidak memanfaatkan antara satu sama lain. Yang ada adalah perbincangan yang dualism, iaitu berbincang tentang sains moden dan kemudian merasakan bahawa perbincangan ini juga patut dibawa kepada kalam. Tetapi dalam bentuk yang bagaimana belum ada rumusan yang baiklah. Tapi yang lebih teruk adalah menganggap bahawa sains moden ini sesuai dengan Islam 100% macam tu. Okey, ini yang dipanggil Bukailism. Ini
sebenarnya negatif kepada sarjana kesarjanaan Islam lah. Tapi kalau dalam Kristian dengan Yahudi, bukelism ini lagi banyak. Hindu dan Buddha juga sama. Sangat banyak. Okay? Dengan hanya menyatakan apa yang dicapai oleh kuantum mekanik adalah sesuatu yang dicapai oleh seorang Sami pada kurun yang keempat, katakan kurun kedua Nagarjuna, katakan. Begitu saja, tidak menganggap ada kritik kepada sesuatu perkara itu. Jadi dalam bab 10 ini, bukti kewujudan Tuhan, Robson membahaskan 4 hujah yang dibawa oleh Philo. Okey, ada 4 hujah yang dibawa oleh Philo. Jadi kalau dalam kalam ini perumusan biasanya adalah macam mana nak tunjukkan bahawa Tuhan itu wujud. Kita akan kata alam ini tak atur. Okey, jadi jika alam ini tak atur, bukan, alam ini sesuatu benda mesti ada mesti ada asasnya atau asalnya. Dia tidak boleh sesuatu benda itu ada saja, bukan. Sesuatu benda itu mesti ada asasnya. Asalnya yang mencipta. Sesuatu benda itu mesti dicipta. Dia tidak boleh tiba-tiba ada macam tu. Tak boleh. Okey. So kalau tiba-tiba ada itu yang macam dikembangkan oleh Darwin itu. Okey. Tiba-tiba saja alam ini ada. Dan bila dikira kebarangkalian dia ada 1/10 kuasa 100 lebih, hampir mustahil suatu atom, 2 atom hidrogen bertemu dengan 1 atom oksigen untuk membentuk satu molekul air. Itu 1/10 kuasa 100 lebih. 0, ada 0, 100 tempat kosong, baru ujung tu 1. Mustahil, itu amat mustahil. Okay, di dalam alam yang sangat luas ini ada 1 atom oksigen mahu bertemu dengan 2 atom hidrogen untuk membentuk air. Baru 1 molekul. Bayangkan kalau ada 1 besen air. Macam mana nak jelaskan dari segi kebarangkalian? Jadi secara kebarangkalian, sokongan terhadap teori Darwin itu tak berlaku. Jadi yang berlaku adalah sokongan dalam perspektif falsafah, bukan perspektif matematik. Okey. Jadi yang dikembangkan di Eropah mengatakan Darwin itu betul apa semua adalah hujah-hujah falsafah yang banyaknya akan menentang apa yang hujah-hujah agama, dan hujah-hujah agama cuba melupuskan hujah-hujah falsafah yang menyokong Darwin dan menegakkan agama. Sebenarnya benda ini dalam 7-8 tahun lepas keluar dalam mahkamah di Amerika Syarikat kan, apabila teori Darwin diajar di sekolah. Jadi ada bapa dan ibu yang beragama Kristian mengatakan kalau teori Darwin yang tidak percaya kepada Tuhan ini mahu diajar kepada anak kami, kenapa teori penciptaan yang berteraskan agama Kristian tidak diajarkan kepada anak kami? Jadi kami berhak untuk tidak menghantar anak kami ke sekolah atau tidak mengambil subjek biologi. Jadi kes ini menjadi sangat kronik sebab ada saman di mahkamah. Okey, dan presiden sendiri pada waktu itu terpaksa masuk campur untuk sebab yang dicabar adalah Kementerian Pendidikan kan. Jadi presiden Amerika masa tu saya lupa, mungkin Clinton rasanya, terpaksa masuk campur dan baru selesai masalah itulah. Dibenarkan ada satu lagi teori, iaitu teori yang dipanggil creationist, teori penciptaan oleh sarjana-sarjana Kristian untuk diajarkan seiring dengan teori Darwin, penciptaan bukan penciptaan tiba-tiba ada macam tu. Jadi kalau alam itu ada, dia tentunya ada yang mengadakan, iaitu Tuhan. Begitu saja sebenarnya hujah dia. Tapi
ini adalah hujah logik. Okay? Kita mesti menerima yang pertama tadi. Sesuatu mesti dijadikan untuk ada, untuk wujud. Okay? Sesuatu mesti dijadikan. Jadi alam, sesuatu yang ada mesti dijadikan. Jadi alam ada. Jadi mestilah dijadikan oleh sesuatu, iaitu Tuhan. Itu hujah yang paling mudah lah. Okay? Tapi di zaman Philo berkemungkinan tak semudah itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Philo adalah mengambil 4 hujah daripada Taurat dan daripada perbahasan Greek. Okay? Jadi kenapa Philo mengambil hujah-hujah Greek, Aristotle katakan atau Plato dan lain-lain? Ini sebenarnya boleh menyokong bahawa Greek itu sebenarnya mengambil hujah daripada agama yang lebih awal daripadanya, hujah daripada Nabi Musa katakan, dan kemudian mengembangkannya secara rasional. Dia sama seperti Francis Bacon mengambil hujah-hujah, atau Newton mengambil hujah-hujah Althussi tentang peraturan alam, tentang kalkulus, dan mengembangkannya secara rasional, tidak lagi bergantung kepada Injil atau Al-Quran. Walaupun dia mengambil hujah itu daripada gurunya, mengambil hujah itu daripada kitab Al-Tusi dan Al-Khwarizmi, tapi kemudian dia hapuskan itu dan berikan suatu foundation yang baru, iaitu logik. Nah, saya rasa lebih kurang samalah. Nah, itu yang menjadikan Philo merasakan bahawa dia perlu membuat suatu penyemakan kepada hujah-hujah yang ini. Okey, di mana yang dia masih sama dan di mana yang sudah terpisah. Jadi hujah yang pertamanya adalah ada 3 hujah. Dia kata kalau nak buktikan Tuhan ini ada 2 masalah yang paling besar. Satu tu boleh kita bincang, yang satu lagi mustahil kita bincang. Yang pertama, kewujudan ini kita boleh bincang. Tak ada masalah. Okey. Tapi siapa dia Tuhan? Itu dia kata mustahil untuk dibincang. Siapa dia Tuhan yang menjadikan itu? Itu dia kata mustahil untuk dibincang. Sebab kita dijadikan. Kita adalah sebahagian daripada alam. Kita dijadikan oleh Tuhan, atau Adam katakan, atau manusia yang lebih awal ke, dijadikan oleh Tuhan. Jadi manusia itu tentunya amat sukar untuk membahaskan suatu juzuk yang menjadikan dia. Jadi mustahil. Apalagi membahaskan, kalau setakat wujudnya benda itu, dia boleh bahaskan secara akal. Tapi memikirkan apa substan benda itu mustahil, kata Philo lah. Tapi dalam hal kewujudan ini dia mengeluarkan 4 hujah. 3 daripada hujahnya ada dalam nota itu. Okey. Hujah dia yang pertama adalah alam ini wujud, sudah pasti ada pencipta, iaitu Tuhan. Itu simple pengujahan lah. Dan dia pun menarik di mana ahli-ahli falsafah Greek yang kita boleh buat kajian ulang sebenarnya, kaji ulang, cari ahli-ahli falsafah Greek ini dan adakah mereka bercakap seperti ini, seperti apa yang Philo laporkan, iaitu alam ini wujud disebabkan ada pencipta, ada sabtu benda yang menciptanya, yang dipanggil pencipta, Tuhan lah. Itu hujah dia yang pertama. Mudah sebenarnya. Hujah dia yang kedua adalah dia berhujah, tetapi Watson mengambil itu sebagai hujah yang kedua ketika membantah Aristotle. Apa dia bantahan kepada Aristotle itu? Aristotle kata alam ini abadi. Alam ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ini juga adalah hujah yang dibantah oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kata dia membaca benda ini daripada 2 orang ahli falsafah, dan orang kata itu adalah Al-Farabi dengan Ibn Sina. Okay. Itu sebab banyak orang tidak suka kepada Al-Farabi dengan Ibn Sina, tapi Al-Ghazali kata kepada 2 orang ahli falsafah. Jadi sama ada ahli falsafah tersebut menerjemahkan buku Aristotle atau mengambil quotation daripada buku Aristotle masuk dalam kitab mereka, itu sepatutnya menjadi satu kajian yang kecil lah. Pelajar undergraduate boleh buat lah betul tu. Jadi alam ini abadi, tetapi Aristotle juga ada berhujah bahawa
Tuhanlah yang menyebabkan. Aristotle ada banyak hujah tentang Tuhan. Yang pertama dia kata first cause, sebab yang pertama. Inilah yang dinamakan sebagai Tuhan kalau ikut Aristotle lah. Tapi dalam konteks ini dia kata Tuhan yang mengawal pergerakan alam. Okey, hujah dia yang pertama adalah alam ini kekal, tetapi pergerakan benda-benda di dalam alam ini Tuhan yang mengawal. Jadi Philo membuat perbahasan mengatakan bahawa di situ Aristotle mempercayai kewujudan Tuhan. Tapi sudah pasti Philo akan membantah alam yang kekal lah. Dalam konteks ini berkemungkinan apa yang difikirkan oleh Aristotle itu adalah Tuhan itu berada di dalam alam. Sebab dia menggerakkan benda-benda ini. Matahari, bulan, mereka tak tahu lagi yang bumi ini bergerak masa itu, atau planet-planet. Mereka belum ada conjecture bahawa pada zaman Greek itu, saya ingat dalam 300 tahun sebelum Masihi, zaman Aristotle, ada seorang ahli fizik yang meramalkan bahawa sebenarnya matahari adalah pusat alam. Bima Sakti inilah. Mereka tak tahu masa itu ini adalah Bima Sakti. Mereka anggap inilah alam. Okay? Tapi semua orang menganggap ahli fizik ini gila. Tidak bergantung kepada pandangan dia. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang dihujahkan, hanya diberitahu itu. Kita kena cari teks dia lah. Kan ada dia punya pengujahan dia. Jadi Tuhan wujud. Jadi kewujudan Tuhan itu ada. Memang ada dalam hujah itu. Yang ketiga adalah apabila Philo mengambil hujah-hujah daripada Plato, Aristotle dan Cleanthes. Okay? Kalau Plato, hujah Plato adalah tentang alam yang teratur. Alam ini teratur. Kalau ada kecil-kecil pun macam gunung berapi meletup, ada banjir, ada gelongsor tanah, ada taufan dan lain-lain. Tapi itu hanyalah kejadian yang kecil-kecil. Dia boleh dijelaskan dengan cara lain. Tapi secara umumnya, alam ini teratur. Dia mengikut peredarannya, sungai mengalir daripada hulu ke hilir, angin bertiup, matahari sentiasa naik daripada timur dan turun daripada barat. Dan peraturan ini sudah pasti dikawal oleh satu kuasa yang besar. Itu saja hujah Plato. Aristotle berhujah bahawa Tuhan yang mengatur alam ini. Yang seperti tadilah. Dan Cleanthes mengatakan keseragaman, keindahan, keaturan alam ini yang menunjukkan kewujudan Tuhan. Jadi ini hujah-hujah ini ada dalam falsafah Greek dan memang sangat pasti bahawa hujah-hujah ini tentunya diambil daripada agama di Mesir atau di Syria dan lain-lain. Sebab tapi kajian ini seperti yang saya beritahu sebelum ini, kajian berkenaan dari mana datangnya falsafah Greek dan pemikiran sains di Greek ini tidak pernah diusahakan lebih jauh. Okey. Ahli falsafah barat tidak mahu mengusahakan itu sebab kalau mereka usahakan, mereka akan hilang suatu sumber pengetahuan yang membina tamadun barat. Dan itu tidak boleh dilakukan. Kalau hilang, katakan dapat dibuktikan bahawa tamadun Greek menyalin atau membahas tentang teks-teks daripada Syria, katakan. Jadi foundation tamadun Greek adalah Syria. Jadi foundation tamadun barat collapse sebagai Greek. Dan itu pun yang menjadikan walaupun Latin atau Rom mengambil ilmu banyak daripada Greek, tetapi mereka tidak mahu kembangkan yang ada di Latin. Sebab ada agama Kristian di situ dan agama Yahudi di mana-mana di situ. Dan ada interpretasi Kristian yang sangat banyak. Ini mengulang kembali dari mana sebenarnya Greek mengambil ilmu. Dari Taurat. Atau dari perbahasan-perbahasan di sekeliling itu yang memanfaatkan Taurat dan agama Yahudi. Jadi ini tidak akan dilakukan. Jadi di perpustakaan UKM itu ada sebuah buku. Tak salah saya
Pengarang dia, nama dia West. Okay? Nama dia West. Dan dia membuktikan dalam sebuah buku bahawa ilmu-ilmu di Greek ini sebenarnya datang dari pelbagai tamadun. Dia boleh tunjukkan istilah-istilah seperti Kronos. Okay? Kronos yang menunjukkan masa kan, kronologi. Istilah Kronos itu datang daripada istilah Sanskrit Kala. Dia tunjukkan sedemikian. Okay? Of course lah, Western tidak akan suka baca ni lah. Atau satu tesis yang saya baru ambil daripada dalam 7-8 bulan ini, menunjukkan bahawa India mempengaruhi Greek, logik Greek. Maksudnya Aristotle, Plato, Socrates atau yang lain yang mengkaji logik ini memanfaatkan banyak peraturan perbahasan daripada teks-teks India semenjak daripada sebelum Gautama Buddha. Okey, ahli-ahli falsafah India. Dan Gautama Buddha juga sebenarnya adalah seorang Hindu yang kemudian membina mazhab sendiri yang dipanggil Buddha kan. Dan teks-teks dia penuh dengan logik pengujian yang ini. Jadi sepertinya peraturan A atau bukan A atau bukan A. Hanya yang berlaku A atau bukan A. Tidak boleh berlaku A dan bukan A. Kalau A dan bukan A, ini berlaku dalam quantum mechanics lah. Tapi logik klasik itu tidak berlaku. A atau bukan A. Hanya ada satu saja berlaku. Sama ada hitam atau bukan hitam. Dia tidak boleh hitam dan bukan hitam serentak. Tak boleh. Jadi prinsip ini sentiasa ada dalam mana-mana logik. Okay? Logik. Malah di negeri Cina pun dipahami benda ini juga. Atau ada lagi lah. Contohnya apa tu? Syllogism. Tapi syllogism di India ini dia 5 rangkap. Okay, kalau di Greek dia 2 rangkap saja. Okay, macam tadi saya sebut kan, benda yang ada mesti ada penyebab. Benda yang wujud mesti ada penyebab. Okay, alam wujud. Jadi conclusion dia, alam ini mesti ada penyebabnya. Jadi 3 rangkap. Tetapi kalau dalam India, dia ada rangkap pertama dan rangkap kedua. Tapi 2 rangkap seterusnya adalah contoh. Contoh yang menyokong hujah ini. Contohnya, di antara contoh itu, dia memberitahu bahawa kalau kamu nampak asap, mesti ada api. Okay. Kalau kamu nampak air, mesti ada ikan. Tak semestilah, tapi dia contoh. Okay, contoh ini, dia bukan menunjukkan seluruh kebenaran. Dia cuma nak mengesahkan argumen yang pertama dengan yang kedua tadi. Jadi 1, 2, 3, 4 dan conclusion dia baru yang kelima. Jadi ada yang kata sebenarnya logik India adalah logik Greek tambah 2 contoh itu. Atau logik Greek adalah logik India tolak 2 contoh itu. Tapi tak semudah itulah kalau kita analisa. Saya dah tengok sedikit tapi tak semudah itu. Jadi silogisma atau ilmu yang dipanggil di India ilmu ni sama ada nyaya atau pramana. Silogismanya lebih kurang sama. Tapi dia tidak meneruskan lah. Contohnya India tidak meneruskan pengujahan yang berentetan. Katakan A implies B, implies C, implies D, implies, dia tak buat itu. Dia cuma sekali India logik dia lebih kepada epistemologi. Tetapi Greek logik dia sedikit epistemologi tapi mahu mengembangkan ilmu logik itu kepada sistem yang dipakai dalam sistem perundangan atau yang dipakai dalam kalam, katakan. Itu adalah satu sistem logik. Okey. Jadi kita boleh trace balik semula apakah sebab benda itu dan apakah kesan atau akibat benda itu melalui sistem ni. Tapi kalau di India, dia akan sibuk tentang membahaskan adakah katakan kerusi itu sama dengan pokok
yang kerusi dibuat daripadanya. Adakah entiti benda ini sama? Kerusi dan pokok. Kerusi itu dibuat daripada kayu lah, dengan plastik dia akan jadi entiti lain. Jadi mereka berbahas kepada bentuk, lebih kepada epistemologi. Sedangkan Greek mengembangkan kepada sistem. Jadi di India tidak ada sistem. Kalau kita tengok logik dia, jarang sekali logik itu akan membentuk sistem lah. Dia hanya berputar-putar dekat berusaha mencari kejelasan atau ketepatan tentang sesuatu perkara yang berbeza dengan benda lain atau sama dengan benda lain. Ini, okey. Jadi kemudian hujah yang keempat yang dipakai oleh Philo adalah dia membantah orang yang bernama Chaldeans. Okey. Chaldeans ini kata alam itu adalah Tuhan itu. Dan satu lagi hujah dia adalah Tuhan berada di dalam alam. Sama seperti Aristotle tadi. Okey. Jadi sekarang ini kalau scientism banyak yang mengambil hujah ini. Banyak yang mengambil hujah alam ini adalah Tuhan. Sebab yang paling besar sekali yang terfikirkan adalah oleh manusia adalah alam. Okey, jadi sudah pastilah alam ini Tuhan. Tapi bagaimana kita bagaimana alam ini memberi pengetahuan kepada kita, itu susah nak dibuktikan. Okey, susah nak dibuktikan. Bagaimana alam ini katakan menumbuhkan pokok atau apa orang kata memisahkan air masin dengan air tawar. Jadi perkara-perkara yang begini amat sukarlah dalam bidang sains sehingga sekarang pun. Jadi dalam hujah Chaldeans ini memang ada substance alam lah dan Tuhan. Jadi Tuhan memang Tuhan wujud lah. Kalau alam ini Tuhan, Tuhan wujud. Cuma itu dibantahlah oleh Philo, mengatakan bahawa Tuhan ini bukan alam. Tuhan adalah satu substance yang menjadikan alam, dan Tuhan juga bukan berada di dalam alam. Tuhan adalah yang mengawal alam. Itu yang ada dalam Taurat lah. Tapi apa yang dilakukan oleh Philo adalah membaca karya-karya Greek dan kemudian membuat kritikan kepada karya-karya tersebut, dan kritikan itu datang daripada Taurat atau sedikit rasional daripada Taurat itu. Ini semua kerja mutakallimun. Mutakallimun kerjanya memang macam tu. Okey. Ada satu pandangan katakan katakanlah wujudnya nombor kompleks. Wujudnya nombor kompleks yang merupakan dampingan nombor nyata dengan ada satu konsep, ada satu istilah imaginary. Jadi kalau orang kalam berfikir, ahli falsafah kalam atau ahli falsafah Islam atau ahli kalam, dia berfikir, dia akan berusaha untuk mendapatkan hujah sokongan di dalam Al-Quran atau Injil dan Bible untuk mengesahkan atau membantah kewujudan nombor kompleks tadi. Memang begitu caranya. Sebab teks itu dipercayai benar, diimani benar. Jadi mestilah yang semua datang daripada teks ini akan benar. Jadi kalau ada orang bercakap, saintis yang bercakap tentang sesuatu perkara, sudah pasti kalau saintis itu bercakap benda yang benar, dia mesti sah kepada teks. Kalau dia bercakap benda yang berlainan, teks mesti boleh membantah dia. Inilah. Tapi saya tak nampak itu dalam debat di antara Bergson dengan Einstein. Saya tak nampak itulah. Bergson tidak menggunakan teks. Bergson menggunakan prinsip-prinsip metafizik yang sudah merupakan suatu perkara yang boleh dihadam dalam falsafah. Dia sudah tidak menggunakan teks, walaupun dia seorang yang tidak disukai oleh gereja, tetapi dia adalah orang yang sepatutnya menggunakan Injil dan membahas teori Einstein, tapi dia tidak lakukan itu. Dia membuat atau menghujahkan daripada prinsip-prinsip falsafah yang dia dah bina sendiri. Okay, tentang apakah masa, apakah nombor, apakah ruang, apakah takdir. Okay.
apakah masa hadapan dan lain-lain, dan dia menggunakan itu untuk membantah Einstein. Lainlah. Jadi saya rasakan sebab ahli falsafah Kristian ini, dia merasakan kalau dia masih menggunakan Injil untuk berbahas dengan saintis, saintis akan menolak bulat-bulat. Jadi dia menggunakan prinsip-prinsip metafizik yang dia bina, dan kemudian ini yang dia bahaskan dengan saintis di zaman moden ini, selepas daripada tahun 1700 lah atau 1600 lah, selepas Copernicus. Okay, banyak orang tidak mahu dihukum mati seperti Copernicus itulah. Jadi banyak daripada mereka membuat hujah supaya mereka tidak dihukum mati. Seperti Galileo katakan, hujah dia adalah kepada gereja ada dua kebenaran, satu kebenaran Injil dan satu lagi kebenaran sains, dan gereja diam. Okey. Jadi itu sebenarnya tidak boleh diterima dalam agama, tu ada dua kebenaran. Tapi bila Galileo cakap macam tu, dia terima. Okey. Mungkin gereja tidak mempelajari sains. Jadi dia diam sajalah, dia terima hujah itu, dan Galileo tidak dibunuh. Okey. Jadi saya rasa setakat itulah saja yang yang saya mau bincangkan. Dan saya harap ahli-ahli yang hadir ni membaca juga teks tersebut. Jangan dia sepatutnya bukan seorang mentelaah yang lain mendengar. Dia mesti kita membaca juga supaya kita boleh sebab bila kita membaca, kita akan merasakan bahawa ada kefahaman kepada kita. Dan bila orang lain membincangkan kefahaman dia, kita mungkin boleh bertanya lah. Atau kita merasakan kita setuju dengan dia, kita tak setuju dengan dia, kita ada selisih sedikit dengan dia atau macam-macam. Okey. Ini praktis dia dalam mentelaah buku ni. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada persoalan boleh ditanyakan atau ditulis dalam chat. Terima kasih. Ada pertanyaan? Doktor. Ya, Leo. Di muka surat 84, Robson ni mengatakan Philo dia takrifkan Israel sebagai melihat Tuhan. Ya, ya. Sejauh mana macam takrifan macam ni diterima? Saya rasa saya ada baca itu juga, tapi saya tak carilah. Saya rasa cuba Liu cari istilah Israel ini kali pertama dipakai masa bila. Oh ya. Kalau tak silap saya pernah baca dalam teks sejarah agama Israel ini. Israel ini sebenarnya adalah seorang nama nabi. Kalau tak silap saya lah. Seorang nama nabi yang berbangsa Yahudi lah. Maksudnya dia anak kepada Ishak lah. Dia adalah cucu cicit kepada Nabi Ishak. So Nabi Ishak yang melahirkan 12 tribe tu kan. Kalau tak silap saya lah, saya kena rujuk balik semula. Dan Nabi ini dikatakan pernah Isra' Mi'raj bertemu dengan Tuhan. Mungkin ini yang menjadikan dia menganggap nama Israel itu adalah melihat Tuhan. Mungkin ini etimologi dia. Tapi saya kena rujuk balik semula, nanti kalau saya ada masa saya tengok balik istilah itulah. Saya ada beberapa teks sejarah agama Yahudi, agama Israel. Okay. Saya tak sure sama ada Israel yang negara Israel sekarang ni mendapat semangat menamakan itu daripada istilah yang disebut oleh Philo ini. Saya tak sure itu. Kalau baca Einstein menentang pembentukan negara Israel ini kan. Dia menentang. Walaupun dia memungut derma untuk mewujudkan negara Israel tu, tapi dia menentang kewujudan bila dia tahu mungkin yang nak membentuk negara ini adalah ahli-ahli politik yang ekstrim. Jadi dia menentang sebab dia tak suka kekerasan. Einstein tidak suka keganasan, jadi dia menentang pembentukan itu. Dan satu lagi yang dia tak terima lah dia sebagai presiden yang pertama, itu dia tak terima lah. Okay.
Tapi saya tak sure sama ada nama Israel itu datang daripada yang disebut oleh Philo ini. Kena cari aja beliau. Okay, terima kasih. Okey. Ya. Nanti saya tuliskan, kalau saya jumpa saya tuliskan dekat dalam grup. Ada soalan lain? Kalau orang Ada? lain tak nak tanya, mungkin saya tambah soalan. Okey. Boleh. Yang real incorporeal beings tu macam susah sikit nak terjemah ke dalam bahasa kita. Corporeal ni kan jasad. Ya. Dia macam Ya. nak kata sesuatu zat yang tanpa jasad macam tu. Ya, tak ada jasad. Dia incorporeality ni adalah istilah yang dipakai kebanyakan oleh ahli falsafah teologi lah. Kalau kita tengok kalau dalam bidang macam Dr. Shah punya bidang itu, falsafah agama, incorporeality ni adalah konsep yang sangat mantap digunakan untuk menjelaskan tentang jasad Tuhan. Okey, jasad Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Diri Tuhan itu sendiri. Jadi tidak berjasad lah. Maksudnya tidak boleh diturunkan kepada jasad, maksud jasad yang dicipta. Jadi Tuhan menciptakan. Jadi semua yang dicipta oleh Tuhan ini jasad. Walaupun kita kata nombor itu atau vacuum itu tidak nampak juga. Ya. Angin ini tidak nampak juga. Tapi adakah angin ini tidak berjasad? Tapi dalam konteks agama, angin itu berjasad. Kita boleh rasa dia. Vacuum itu walaupun nampak demikian, tetapi walaupun kita dah keluarkan semua angin, tetapi dia berjasad sebab kotak atau kotak kaca yang memegang ruang itu berjasad. Jadi vacuum ada di dalamnya. Jadi benda-benda ini dibahas. Sekarang benda ini dibahaslah sebab ada kemajuan sains kan. Kalau dari pihak Kristian yang membahas dia, saya ingat benda ini tapi kemudian saya lupa. Dia juga adalah orang yang membahas kalam Al-Ghazali. Saya lupa nama dia. Dia ada seorang ahli matematik Kristian yang mengembangkan teori creationist, teori penciptaan alam oleh Tuhan. Okey. Saya lupa nama dia lah. Nanti saya boleh sebut. Kalau saya teringat, saya boleh sebut lah. Dia salah seorang, sekarang dia sudah tua, mungkin 80 tahun umur dia, tapi dia masih, saya lihat dalam YouTube, dia masih berdebat dengan etis di Eropah yang tidak mempercayai Tuhan lah. Satu daripada tesis dia, buku paper dia yang saya pernah baca adalah tentang infinity, kewujudan ketak terhinggaan. Dan dia jugalah orang yang membuat satu statement bahawa ketak terhinggaan atau infinity matematik itu adalah lain daripada infinity. Okay? Sebab infinity matematik sebenarnya jasad dia adalah satu yang diulang-ulang infinity kali. Jadi infinity matematik adalah infinity proses. Sedangkan infinity yang disebut dalam teologi adalah infinity just benda. Tak boleh kata jasad lah. Okay? Incorporeality. Infinity, satu infinity. Dia bukan satu benda yang berulang-ulang infinity kali. Dia dua benda yang berlainan. Okay? Jadi dia masih lupa nama dia. Dia membahaskan benda ini dan mengkritik kantor yang membuat analisis terhadap infinity kan pada tahun 1890 itu, dan dia mengkritik kantor dengan mengatakan bahawa ada banyak kesilapan yang dilakukan oleh kantor dengan menganggap bahawa infinity ini adalah benda yang sama di antara proses dengan reality. Jadi banyaklah hujah dia. Jadi itu dari perspektif falsafah matematik. Okey. Terima kasih. Terima kasih.
Okey, kalau tak ada yang lain kita boleh tamatkan. Kalau ada soalan lagi, kalau tidak ada kita tamatkan sesi ini. Okey, itu saja pada, dan saya akan mengulas bab yang ke-11 pada 29 hari bulan 11. Okey. Tapi minggu ini sebenarnya sangat sibuk sebab di antara hari ini dengan 29 itu tak salah saya kena membentang 5 kali. Itu tidak termasuk menguruskan MyPO, Malaysian Philosophy Olympiad. Okey. Kena bagi ceramah 5 kali dalam 7 hari itu. Jadi saya harap saya boleh patuh kepada tarikh 29 hari bulan itu dengan mengulas bab yang ke-11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.